Tidak. Begitukah, Saya, Tan Sri, saya tidak berniat untuk menyinggung Tan Sri. Masih, sila teruskan. Tapi ada salah seorang daripada timbalan speaker, dia sendiri menyebut dalam dewan ini pengalaman-pengalamannya yang lalu. Sila teruskan. Tetapi walau bagaimanapun Tan Sri Speaker, dalam amalan parlimen di England, Kanada dan juga Australia, peraturan untuk tidak mengelirukan dewan ini bertujuan untuk memastikan pematuhan oleh menteri di dalam kerajaan untuk menyatakan kebenaran dan tidak menipu kepada parlimen. 2 minit lagi, Yang Berhormat. 2 minit. Inilah yang dikenali sebagai tanggungjawab menteri kepada parlimen. Semangat peraturan ini bersandarkan kepada kenyataan bahawa maklumat-maklumat kerajaan hanya ada di tangan menteri. Maka menteri tidak boleh mengelirukan dewan kerana menteri mempunyai akses kepada maklumat kerajaan dan bukannya ahli-ahli dewan yang lain yang ada akses kepada maklumat-maklumat ini. Kalau dewan ini menerima pakai peraturan ini, setengah daripada menteri-menteri kabinet Malaysia akan dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan kerana menipu dalam dewan yang mulia ini. Contoh banyak kita boleh perincikan, tetapi kerana masa suntuk, saya akan pindah kepada topik yang lain. Tan Sri Speaker, kita boleh melihat prinsip ini dengan memerhatikan kes John Profumo, John Biffen dan Westland Affair. Merujuk kepada Hansard, Parlimen England dan Kanada juga mendapati bahawa kes yang dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan adalah dakwaan mengelirukan dewan yang dilakukan oleh menteri berhubung fakta di bawah kendalian portfolio menteri berkenaan. Ini kali pertama dalam sejarah dunia parlimen seorang ketua pembangkang dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Amat memalukan dewan yang dipimpin oleh Tan Sri Speaker sendiri. Gomba, itu tidak betul, Gomba. Ada pernah berlaku di Parlimen Kanada di mana ketua pembangkang sendiri, ahli yang berhormat, di mana ketua pembangkang sendiri membuat kenyataan yang telah membangkitkan isu beliau akan dirujuk kepada jawatan kuasa kebebasan, tetapi 2 hari selepas kenyataan itu dibuat, beliau tarik kenyataan itu, maka tidak di-refer lagi. Bermakna pernah berlaku, tetapi ada kemaafan yang diminta. Sila teruskan. Tapi Tan Sri tidak dirujuk ke jawatan kuasa. Itu pasal dia minta maaf. Ya. Kalau dia tidak minta maaf, akan dia dirujuk. Sila Gomba. Mengapa harus Permatang Pauh meminta maaf bila dia tidak bersalah? Tan Sri Speaker, prinsip penting yang mendasari sistem Westminster adalah keupayaan parlimen untuk mendapatkan maklumat yang tepat berhubung kerajaan. Itu prinsip asas Parlimen England. Berhubung kerajaan, di samping memastikan menteri memberikan jawapan yang benar dan lengkap kepada parlimen. Inilah semangat yang dihasratkan oleh peraturan 36, Tan Sri. Jadi saya mohonlah Tan Sri supaya usul yang dibawa oleh kerajaan ini adalah usul yang cacat, yang tidak boleh diterima kerana tergesa-gesa untuk menghukum seorang pemimpin Melayu Islam yang dicemburui oleh UMNO dan Barisan Nasional. Golong yang berhormat. Sepatutnya, Tan Sri Speaker, sila golong yang berhormat, kita tidak boleh menghukum kenyataan ahli-ahli dewan dari pembangkang yang tidak disenangani oleh Perdana Menteri semata-mata kerana kenyataan-kenyataan itu boleh memalukan Barisan Nasional dan UMNO. Dewan ini tidak boleh menghukum seseorang ahli dewan kerana memberikan pandangan. Dan apa yang saya boleh rumuskan ialah usul yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini
jelas seperti yang saya nyatakan tadi. Niatnya, tujuannya semata-mata untuk mempertahankan APCO dan Zionis Israel. Ini niat yang telah dipasang oleh UMNO dan Barisan Nasional. Mereka tidak berupaya untuk mendepani isu rakyat. Mereka tidak berupaya untuk menjawab isu-isu rakyat di bawah. Mereka tidak berupaya untuk menjawab semua dakwaan yang telah kita lemparkan dengan fakta yang jelas dan dokumen yang tepat. Maka mereka menggunakan kuasa majoriti dalam parlimen. Mereka menggunakan kedudukan mereka untuk menghukum kita. Ini satu tindakan yang bacul dan tidak bertanggungjawab. Terima kasih, Komar. Terima kasih. Sebab itulah saya berdiri di sini, Tan Sri Speaker, untuk mengajak ahli-ahli parlimen daripada UMNO dan Barisan Nasional. Marilah kita membuat keputusan daripada conscience yang jelas. Jangan menjadi budak suruhan kepada Perdana Menteri. Jangan menjadi budak upahan. Dan akhirnya yang penting, Tan Sri Speaker, UMNO, tolonglah jangan menjadi hamba kepada APCO dan Zionis Israel. Marilah kita pertahankan maruah kita. Kita pertahankan negara kita. Kita pertahankan kedaulatan negara ini. Dan akhirnya, Tan Sri Speaker, hari ini hari yang bersejarah melihat bagaimana UMNO dan BN sudah rosak menjadi hamba kepada orang asing, khususnya Zionis Israel. Terima kasih.